Nadia. Macam mana pagi ni? Sihat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik je. Macam mana keadaan Sri Nadia? Okey? Kondusif? Dengar saya dengan jelas? Oh, boleh je. Boleh dengar dengan jelas. Lain pun okey. So, keadaan pun selesa. Alhamdulillah. Saya nampak Nadia macam duduk dalam kereta. Betul? Duduk dalam kereta. Alah, semoga Tuhan pemudahlah urusan kita. Kat saya pun macam tu lah juga. Berkaitan dengan line ni kan. Tak nak buat apa lah. Betul. Pagi ni dia So, macam buat hal sikit. So, terpaksa duduk dalam kereta ni pun better lah daripada tadi duduk kat rumah. tak apa. InsyaAllah. Allah pemudahkan urusan kita. InsyaAllah. Okey, so dah kita mulakan. Kita baca umur kita Al-Fatihah dulu. Bismillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okey, semulakan sesi hari ni saya nak tekankan dululah pasal isu pasal harta kerajaan. Macam sesi sebelum ni jugalah. Harta kerajaan tu macam biasalah kalau kata Nadia cerita apa dekat saya tak bercerita kat siapa-siapa dan setiap apa yang Nadia ceritakan kat saya setakat ini sajalah. Setakat dalam sesi kita sahaja. So, saya nak reflect sikit lah tentang sesi sebelum ni. Saya nampak perkembangan Nadia dah semakin membaik sekarang. Nadia pun dah pandai kawal emosi, dah pandai handle masalah-masalah kecil yang berlaku. Macam cakap jenang, masalah besar dah ada. Tapi masalah di sekeliling Nadia pun Nadia pandai handle dah sekarang. So, saya nak tanya kat Nadia, untuk sesi hari ni, Nadia ada apa-apa nak kongsi dengan saya? Rasanya tak ada apa-apa nak kongsi sebab selalu dah cerita semua dekat sesi-sesi sebelum ni. So, rasanya masa tak ada apa-apa dah kot nak cerita. Oh, maksudnya Nadia dah tak perlukan sesi kaunseling ke macam mana? Rasanya macam tak perlu kot sebab dah makin better kan, dah pandai uruskan stres dan sebagainya. So, rasanya mungkin boleh berhenti setakat ni je dulu. Oh, so saya boleh cakap lah kalau Nadia dah cakap macam tu, saya anggap Nadia nak tamatkan sesi lah. So mungkin kita boleh masuk ke proses penamatan. So saya kata Nadia lah, boleh tak kalau kita nak buat macam aktiviti simple-simple je? Boleh? Boleh tak apa, boleh. Boleh lah sebab saya selalu guna benda ni setiap kali nak tamatkan sesi dengan klien lah. So dekat sini saya ada kad, dia ada kad matlamat, kad rancangan dan kad perasaan. So Nadia rasa Nadia nak pilih kad yang mana satu? Nak pilih kat rancangan dulu. Oh, rancangan, okey. Untuk kad rancangan, soalan yang saya akan tanya ialah apa rancangan Nadia selepas kita tamatkan sesi ni lah, maksudnya rancangan masa depan Nadia. Untuk rancangan saya di masa depan, mungkin saya akan cuba sediakan keperluan PDPR ni dengan lebih lengkap lah. Sebab memandangkan saya pun ada masalah line internet dekat rumah. Jadi kalau kata benda ni masih berlanjutan, mungkin akan cuba sediakan keperluan yang sepatutnya sebab sebelum ni pakai mobile data. So mungkin lepas ni nak try letak wifi ke macam mana tengok dulu. Lepas tu kalau kata line masih juga tak okey, mungkin saya akan pilih untuk balik ke kampus lah. Oh, so kat sini saya dapat rumuskan lah Nadia macam ada dua rancangan Nadia untuk lebih fokus dalam PTPR. Yang pertama iaitu sama ada sediakan wifi di rumah ataupun balik ke kampus, betul? Ya, betul-betul. Okay, so kita boleh pergi ke soalan seterusnya, maksudnya kad yang seterusnya. Kad seterusnya saya nak pilih matlamat. Okay, matlamat macam soalan untuk matlamat macam tadi kan Nadia cakap, kata Nadia dah ada rancangan, dah ada dua rancangan tu. So saya nak tahulah apa matlamat di setiap rancangan yang Nadia tetapkan tu.
Untuk matlamat saya, berdasarkan rancangan yang saya cakap tadi, mungkinlah lepas ni kan dah nak hujung SEM kan. So ingat maybe lepas ni nak kerja part time kejap. Adalah duit sikit untuk beli apa tu? Bolehlah kita pasang wifi dekat rumah. So bolehlah nak bayar bulan-bulan dan sebagainya. Sebab kadang coverage kat rumah teruk juga. So kalau pasang wifi pun kadang takut tak membantu, tapi mungkin boleh cuba untuk pasang juga lepas ni. Oh, so macam makna dia, jangan lepas ni nak kerja, buat kerja sambilan lah untuk dapatkan duit nak pasang wifi di rumah. So saya boleh nampak Betul. macam satu usaha Nadia jugalah. Kan, maksudnya macam kita ada usaha untuk perbaiki dan untuk apa selesaikan masalah kita tu sebab Nadia dah ada rancangan tadi kan. So kita akan masuk ke kad yang terakhir iaitu kad yang ketiga, perasaan. So saya nak tahulah perasaan Nadia kan. Sebab Alhamdulillah saya nampak Nadia pun dah ada matlamat sendiri, dah ada rancangan sendiri yang Nadia nak ketatkan lepas tamatkan sesi dengan saya kan. So saya nak tahu juga perasaan Nadia. Maksudnya macam perasaan lepas dah ada rancangan, apa yang Nadia harapkan? Perasaan yang macam mana yang Nadia nak ada waktu dah ada rancangan dengan matlamat tu? Saya mengharapkan lepas ni mungkin perasaan tu akan lebih better, gembira dan lebih tenang lah sebab saya pun dah pandai uruskan stres dan emosi. Tak macam sebelum ni, setiap kali stres dengan masalah lain, tak nak masuk kelas, tak dapat fokus dan sebagainya. Kadang-kadang saya akan um, lepas emosi tu dekat orang sekeliling lah. Selalunya macam beradik kan dia suka bergurau, dia suka mengusik kadang-kadang. So kadang benda-benda kecil macam tu buatkan kita rasa lagi beremosi. Buat kita memang dah emosi dah sebabkan lain. Lepas tu bila adik-adik kacau dan sebagainya. So dia jadi lebih emosi sikit lah sampai terlepas kat orang sekeliling. Oh, so apa yang saya nampak Nadia lebih nak rasa gembira lah kan. Dia tak nak stres lagi. Bila nak capai, maksudnya nak ada matlamat, ada rancangan, nak capai tu sebab tak masa dah, tak mau hadap lagi dengan masalah macam ni. Tapi itulah kita kata walaupun kita dah usaha nak hadap, nak selesaikan masalah utama kita ni, tapi itu adalah keliling kita pula yang macam surrounding kita yang macam tak baik. Cakap tadi kan adik kacau sebab saya pun tahu sebenarnya ada pernah share dengan saya kadang-kadang tu bukan niat pun, tak ada niat pun nak marah adik tu tapi disebabkan dia tu jadi macam benda-benda kecil tu faktor kecil untuk kita lagi marah masa terbawa-bawa dengan emosi kita. So apa saya dapat cadangkan mungkin ada boleh banyakkan zikir sebab kita cakap zikir ni bila kita sebut zikir maksudnya kita ingat kepada Allah kan maksud. So bila kita ingat pada Allah, Allah pun akan tolong kita, akan ingat juga pada kita. So zikir ni saya cakap kan salah satu cara lah untuk buat hati lagi tenang. So kiranya kalau Nadia rasa macam nak marah tu, zikir banyak-banyak, ingat Tuhan, sebutlah la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Benda-benda yang macam basic kita pun sebab macam kita tahu kalau zikir ni dia tak perlu kita ambil nak semayang, tak perlu pakai telekung, tak perlu susah. Duduk kat mana pun kita boleh zikir. Kan? Zikir lisan, zikir hati, perbuatan. Maksudnya duduk mana pun boleh buat lah benda tu kan. So apa dengan cadangan saya? Saya rasa mungkin saya boleh gunakan cadangan yang Cik Syah bagi sebab saya rasa better lah. Mungkin dalam sebelum ni saya kurang dalam penerapan berzikir setiap kali saya emosi ataupun stres. So saya rasa mungkin lepas ni saya boleh cuba untuk berzikir pula setiap kali marah dan sebagainya. Lagipun macam yang tadi Cik Syah cakap, berzikir ni dekat mana-mana pun boleh. Tak semestinya lepas habis semayang, tak payah pakai telekung.
tak perlu nak ambil air sembahyang dan sebagainya. Jadi benda tu sangat mudah. Tak merumitkan pun berzikir ni. Jadi saya rasa mungkin saya patut try untuk masa-masa akan datang setiap kali rasa stres ataupun emosi. Okay, Alhamdulillah. Saya pun rasa happy sangat sebab Nadia dapat terima baiklah cadangan saya tu. Mungkin saya boleh bagi homework sikit lah kat Nadia. Maksudnya Nadia balik lepas ada mak sesi ni banyak-banyakkan berzikir. So mungkin homework ni macam ni lah. Nadia cuba cabar diri Nadia dalam sehari tu contohnya sebut 100 zikir kan. Macam yang saya tahu yang saya sendiri buat amalkan iaitu Subhanallah bihamdi. Yang tu memang InsyaAllah bila kita amalkan hati rasa tenang. Allah ampunkan dosa kita sebab zikir tu. Kalau kita sebut 100 kali, InsyaAllah dosa kita sebanyak buih lautan pun Allah boleh ampunkan. So itulah apa kelebihan zikir tu. Kita ingat Tuhan, dekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan tolong kita, tenangkan kita. Lepas tu cakap Tuhan sendiri pun ampunkan dosa-dosa kita. Besarnya kelebihan zikir kan. So Alhamdulillah saya nak sebelum kita tamatkan sesi jugalah saya nak Nadia cuba bagi tahu dekat saya apa yang Nadia dapat sepanjang sesi kita berjalan pada awal sampai akhir. Apa yang saya dapat daripada start sesi sampai sekarang ialah saya rasa saya kurang dalam saya rasa saya kurang stres dan juga marah, emosi sebab masa awal dulu kan saya asyik macam nak bebas sikit-sikit. Benda kecil-kecil pun rasa macam nak marah, stres padahal benda tu tak ada apa-apa pun. Lepas beberapa sesi saya pun dah pandai untuk uruskan stres dan juga emosi. Cik Syah pun ada kongsi hari tu kalau stres ataupun emosi buat perkara-perkara yang kita suka. Jadi saya pun ada benda-benda yang saya suka dan insyaAllah benda tu harapnya boleh jadikan sebagai terapi untuk saya dan saya harap lepas ni saya dapatlah uruskan stres dan emosi saya dengan baik jugalah. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya pun doakan supaya Nadia semakin baiklah lepas ni sebab saya sendiri sebagai kaunselor Nadia pun saya nampak perubahan Nadia pada awal sesi sampai ke sekarang macam dulu tu kadang-kadang masalah tu kecil pun jadi boleh dibesar-besarkan sebab kita tak pandai nak kawal emosi kan waktu tu. Betul-betul. So macam sekarang ni Nadia dah pandai kawal emosi, dah tahu macam mana nak handle emosi sendiri, duduk dalam keadaan nak marah macam mana pun cuba usaha untuk kawal emosi kan sebab tak mahu ni duduk marah adik-adik sebab dia pun bukan punca masalah kita pun, cuma dia pun jadi faktor kita nak marah lagi je kan. Betul-betul. So sebelum tamatkan sesi Nadia ada apa-apa lagi nak cakap macam mana? Rasanya tak ada apa-apa dah nak kongsi ataupun cerita. Rasanya saya cuma nak cakap tu je lah. Terima kasih sebab sudi buat sesi kaunseling dengan saya. Sudi layan saya punya cerita-cerita, luahan hati. So saya harap insyaAllah kalau ada apa-apa lagi benda ataupun perkara yang mengganggu saya, mungkin kita boleh buat sesi kaunseling lagi. Cuma itulah saya nak cakap. Terima kasih sangat-sangat lah sebab sudi luangkan masa dengan cerita saya dan sebagainya. Saya harap saya pun akan makin better lah lepas ni. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Macam yang Nadia cakap tadi, saya pun sebenarnya bersyukur sangat dapat buat sesi dengan Nadia, dapat kenal Nadia, kita lebih kenal orang yang kita cuba untuk selesaikan masalah klien kita kan. So saya pun nak ucapkan terima kasih dekat Nadia sebab sudi buat sesi kaunseling dengan saya. So sebelum kita tamatkan sesi tu saya nak tekankan lagi sekali lah kita punya akta kerahsiaan di mana setiap apa yang kita ceritakan setakat ini sajalah. Kalau kata tamat sesi hari ni pun setakat ni je. Sepatutnya saya takkan cerita kat siapa-siapa. Nadia pun tak boleh cerita kat siapa-siapa lah apa yang kita bincangkan sepanjang sesi kita berjalan. So sebelum tamatkan sesi saya nak tamatkan sesi dengan tasbih kepala dan suratul as.
Amin. Amin. Saya ucap terima kasih sekali lagi sebab sudi dah buat sesi dengan saya. So mungkin setakat ini sajalah sesi kita. So kalau ni ada macam lepas ni macam ada masalah ke apa, nak tahu kan nak cari saya, nak hubungi saya macam mana. So kita tamatkan sesi kita lah, insyaAllah. Kalau ada rezeki jumpa lagi. Ya, insyaAllah. Semoga ada rezeki juga di masa akan datang. InsyaAllah. Terima kasih. Sama.